اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. Sekarang saya nak sebut adab-adab berdoa. Mungkin antara sebab doa tak dimakbulkan ialah orang yang berdoa tidak ada adab ketika berdoa. Kadang-kadang kita rasa dah beradab kan, tapi belum cukup adab. Saya nak sebut di sini ada lebih kurang 14 di sini. Okey, adab-adab berdoa kepada Allah. Pertama, hendaklah orang yang berdoa mentauhidkan Allah dari segi rububiyahnya, uluhiyahnya dan asma wa sifatnya. Kadang-kadang dia beriman dengan uluhiyah, rububiyah, tapi asma wa sifat dia takwil. Maka dia tidak beradab dengan Allah. Allah bagi perkataan sifat Allah sekian, tapi dia tukar makna lain. Itu tidak beradab. Jadi kalau tak beradab dengan Allah, macam mana doanya dia makbulkan? Sebenarnya setiap poin adab ni dia bagi dalil lah. Kalau yang pertama tu surah Baqarah yang kita belajar semalam, 186. Poin pertama. Yang kedua, ikhlas ketika berdoa hanya kerana Allah semata-mata. Dan sedikit pun tidak ada tujuan duniawi atau selain daripada Allah. Poin kedua, adab kedua, surah Al-Bayyinah ayat 5. Yang ketiga, berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah Al-Husna. Yang ketiga ni, berdoa menggunakan nama Allah, surah Al-A'raf 180, iaitu berdoa menggunakan nama-nama Allah, Ya Razak, Ya Rahim. Yang keempat, adab keempat, memuji Allah sebelum berdoa. Okey, yang poin keempat ni dalilnya ialah hadis sahih. Saya baca terjemahan dia secara ringkas. Maksud dia, kata Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, satu hari Rasulullah duduk dan masuk seorang lelaki lalu dia solat. Lepas solat terus dia berdoa, Allahumma ghfirli warhamni. Ya Allah, ampunlah dosaku dan rahmatilah aku. Maka Rasulullah SAW menegur sahabat tersebut dengan katanya, ajilta, engkau ni kalut, engkau ni lorat, tergesa-gesa, wahai orang yang solat. Kemudian kata Nabi, apabila engkau solat, duduk dulu. Setelah selesai solat, duduk dulu. Fahamdillah, puji Allah dulu dengan apa yang selayaknya. Kemudian wasalli alayya, kemudian berselawat ke atasku, kemudian berdoa. Hadis. Jadi hadis ni Nabi kata sebelum berdoa, adabnya ialah hendaklah puji Allah. Yang poin yang kelima, adab yang kelima, selawat ke atas Nabi sebelum berdoa. Dalilnya yang hadis tadi juga, selawat dulu kepada Nabi sebelum berdoa. Dan ada juga dalam satu hadis sahih riwayat At-Tabarani, sabda Nabi SAW, kullu du'ain mahjubun hatta tusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia, semua doa mahjubun, terhalang ataupun tidak dimakbulkan hatta tusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah kamu berselawat kepada Nabi. Menunjukkan penting berselawat kepada Nabi sebelum berdoa. Adab yang keenam, istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Ini adab bukan wajib. Jadi kena beza adab dengan wajib. Dalilnya ialah dalam peperangan Badar, daripada Umar ibn Khattab, dia kata pada hari peperangan Badar, Nabi melihat kepada orang musyrikin yang begitu ramai, iaitu 1000 tentera, sedangkan sahabat Nabi hanya 313. Maka Nabi pun fastaqbala Nabi SAW al-qiblah. Nabi pun menghadap kiblat. Summa madda yadaihi. Kemudian Nabi hulurkan dua tangannya. Faja'ala yahtifu bi rabbih. Kemudian Nabi pun mula berdoa. Allahumma anjizli ma wa'adtani. Allahumma ati ma wa'adtani. Allahumma in tuhlika hadhil isabah min ahli islam la tu'bad fil ardi. Jadi ketika berdoa dalam peperangan Badar, Nabi menghadap kiblat. Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim, fihi istihbabu istiqbalil qiblah fi du'a wa raf'a al-yadaini fihi. Kata Imam Nawawi dalam hadis yang kisah Nabi berdoa tadi dalam peperangan Badar, itu menunjukkan sunat menghadap kiblat ketika berdoa. Adab yang ketujuh, raf'ul yadaini, mengangkat dua tangan. Boleh ambil daripada dalil yang tadi juga, dalil yang nombor 6. Dan ada satu lagi dalil daripada hadis sahih. Qala Rasulullah SAW, inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahyi min abdihi iza rafa'a yadaihi ilaihi an yaruddahuma sifran. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Maksud dia, kata Nabi SAW, sesungguhnya Tuhan kamu tabaraka wa ta'ala hayyun,
malu. Tuhan malu, dan karimun sangat mulia, yastahyi, Tuhan malu daripada hambanya apabila hambanya mengangkat dua tangannya kepada Allah. Apa yang Tuhan malu? Iaitu menolak doa hamba itu dalam keadaan sifrun, kosong. Jadi bila hamba tu angkat tangan, Tuhan rasa ini aku kena makbulkan doanya. Salah satu sebab hambanya mengangkat kedua tangan. Dan adab mengangkat tangan, tapak tangan ni menghadap ke langit. Yakunu batinul kaffi ila sama, sebagai gambaran orang tu sedang merendah diri dan sedang meminta. Ada dalil tak? Ada daripada Malik bin Yasar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sa'altumullaha fas'aluhu bi butuni akuffikum wa la tas'aluhu bi zuhuriha. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Maksud dia, kata Nabi SAW, apabila kamu meminta kepada Allah, maka mintalah kepadanya bibutuni akuffikum, dengan tapak tangan kamu ke atas. Dan jangan kamu meminta kepada Allah dengan belakang tapak tangan ke atas macam tu. Yang ada orang setengah tu kalau bab minta menolak bala kan, itu tidak ada dalil lah. Masa kat tangan, buka jari ke macam ni. Jadi kata Syekh Shalih Utsaimin, sunatnya ialah tutup, rapatkan jari. Ada pun yang buka, dia kata fala a'lamu lahu aslan, aku tak jumpa dalilnya. Jadi yang ada dalilnya ialah tutup. Adab yang ke-8, yakin Allah akan makbulkan dan hadir, dan hatinya hadir ketika berdoa. Dalilnya sabda Nabi SAW, Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Hadis sahih riwayat Tirmizi. Maksud dia, kata Nabi SAW, berdoalah kepada Allah wa antum muqinun, dalam keadaan kamu yakin Allah akan makbulkan. Kemudian kata Nabi lagi sambungan, dan ketahuilah sesungguhnya Allah la yastajibu, Allah tidak akan memakbulkan doa daripada hati yang ghafil, yang lalai, yang lara, yang lupa. Termasuk siapa ni? Yang berdoa hati dia lalai, doa yang tak difahami. Bila dia mengaminkan doa yang tak difahami, hati dia lalai lah, dia melayang je. Tama-tama imam lagi panjang doa, lagi dia panjang berkhayal. Biasanya hatinya akan lalai. Dan kata Nabi, Allah tidak akan makbulkan doa daripada hati yang lalai. Adab yang ke-9, memperbanyakkan mengulangi doa. Di sini maksud dia al-iksar minal masalah fayas'alu al-'abda rabbahu ma yasha. Banyak minta. Banyak minta ni makna antaranya ialah sama ada ulang doa yang sama ataupun minta banyak benda daripada kebaikan dunia dan akhirat. Dalil dia hadis. Sabda Nabi SAW, yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahim ma lam yasta'jil. Qila ya Rasulullah masti'jal. Qal yaqul qad da'awtu wa qad da'awtu falam ara yastajibu li wa yastahsir 'inda zalika wa yad'u ad-du'a. Rawahul Bukhari. Maksud dia, kata Nabi SAW, doa seseorang akan dimakbulkan. Doa seseorang hamba akan dimakbulkan selama mana dia tidak berdoa dalam perkara yang dosa atau memutuskan silaturahim. Dan selama mana dia tidak, dia ada dua tu. Satu, cepat nak habis doa. Yang kedua, cepat nak dimakbulkan. Jadi sahabat pun tanya, ya Rasulullah masti'jal, bagaimana gopoh tu dalam berdoa? Nabi kata, iaitu orang ni berkata selepas berdoa, orang ni mengeluh, aku dah berdoa tapi tak nampak pun Allah makbulkan. Itu tanda, ciri-ciri orang yang gopoh. Akhirnya orang tu meninggalkan doa. Adab yang ke-10 ialah doa itu jelas dan tidak bersyarat. Dalilnya, macam mana itu tidak bersyarat? Dalam satu hadis Nabi bersabda, la yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, liya'zim al-mas'alah fa innallaha la mukriya lahu. Maksud dia, sabda Nabi SAW, tidak boleh seseorang itu berkata, ya Allah ampunlah dosaku kalau engkau nak. Kalau engkau tak nak apa pun okey. Itu tak boleh bersyarat. Maknanya kalau tak bersyarat macam mana? Ya Allah ampunlah dosaku. Adab yang ke-11, at-tadarru' wal khusyu', iaitu tunduk, rasa hina dan khusyuk ketika berdoa. Dalilnya daripada Quran, surah Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Hendaklah kamu berdoa kepada Tuhan kamu tadarruan, secara merendah diri, dan wa khufyatan, secara perlahan. Surah Al-Anbiya juga. Surah Al-Anbiya ayat 90. Maksud dia lebih kurang. Jadi tunduk, rasa khusyuk, rasa yakin, rasa takut. Okey, yang ke-12, adab yang ke-12, berdoa dengan mengulangi 3 kali. Dalilnya hadis ni panjang. Nabi berdoa kepada pembesar-pembesar Quraisy dengan menyebut nama, dan Nabi ulang 3 kali. Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy.
Adab yang ke-13, itabatul ma'kal wal malbas. Pastikan makan, minum dan pakaian yang halal. Kerana Allah tidak akan menerima apa yang tidak baik. Dalilnya hadis ni panjang ni. Hadis sahih riwayat Muslim. Hadis ni pun kita biasa dengar kan. Nabi kata ada seorang lelaki datang daripada jauh dalam keadaan kusuk masai, berdebu dan menghulur dua tangannya ke langit dan berkata, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Maka bagaimana Allah akan makbulkan doanya? Adab yang ke-14, yang terakhir. Berdoa dengan suara yang perlahan dan tidak nyaringkan. Okey, satu lagi, waktu-waktu terbaik doa dimakbulkan. Saya sebut ringkas. Kadang-kadang orang ni dia nak doa, dia pilih je doa. Dia hentam je bila-bila masa. Pertama, ketika sujud di dalam solat. Ketika sujud di dalam solat. Yang kedua, ketika tahiyat akhir sebelum salam. Ketiga, 1/3 malam. Ini memang ada dalil semua yang doa akan dimakbulkan. Yang keempat, antara azan dan iqamah. Yang kelima, ketika berpuasa. Yang keenam, ketika dizalimi. Yang ketujuh, ketika dalam keadaan terdesak. Amman yujibu al-muttar. Allah sebut dalam Quran, Allah akan memakbulkan doa orang yang muttar, yang terdesak. Yang ke-8, ketika musafir. Yang ke-9, ketika hujan. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم